Hai, Assalamualaikum semua. Kali ni Cikgu Su akan ke Kuching dari Miri. 4E. Sorry. Di sini Singapura, Kuching, Miri, di dulu. Kuching. Terkejut Singapura tadi. Okey guys, saya dah sampai kat Kuching, Sarawak. Okey, saya naik flight yang mengambil masa selama 1 jam dari Miri. Kalau dari Miri nak ke Kuching ikut jalan darat, lama dalam 12 hingga 13 jam. Sebab dia 500 km lebih kurang ya. So agak lama dekat situ. Okey guys, tanpa buang masa, sebelum saya tunjuk apa keunikan dan keistimewaan Borneo, kita kena tahu dulu Sarawak Bumi Kenyalang ni dia banyak daerah termasuk Samarahan, Serian, Seri Aman, Sarike, Sibu, Miri, Bintulu, Betong, Kapit, Limbang dan Mukah. Sekarang saya memang menetap dekat Miri lah, sebab tu saya datang ke Kuching dari Miri. Pernah dengar tak slogan Agi Hidup Agi Ngelaban? Biasanya dituturkan oleh masyarakat Borneo, merupakan bahasa Iban yang bermaksud selagi nyawa di badan, selagi itu bersedia berjuang dan berkorban. Manakala dari segi kaum pula, selain daripada kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India, Borneo ada banyak lagi kaum, terutamanya kaum majoriti dekat sini iaitu kaum Iban. Selain itu kita ada Bidayuh, Melanau, Orang Ulu. Orang Ulu ni terdiri daripada kaum Penan, Kayan, Kenyah, Kelabit, Lumbawang, Kedayan, Bisaya dan banyak lagi. Okey guys, saya dah tak sabar nak tunjuk tarian tradisional yang ada dekat Sarawak yang dipanggil tandak. Satu lagi dipanggil bermukun. Kali ni saya akan tunjukkan tarian tandak remaja. Okey, sama-sama kita saksikan. Jom.
Okey, kalau dah tiba kat Kuching, tak sah kalau kita tak cuba untuk naik Sarawak River Cruise ya. Okey, kalau kita tengok kat sini untuk dewasa RM65, masa 5.30 petang hingga pukul 7 lah. Kalau kanak-kanak harga lain yang lebih murah. Di mana bot ni menyusuri sepanjang Sungai Sarawak yang terletak di waterfront lah. Kita dapat menikmati pemandangan menarik dekat kawasan sekitar. Okey, Sarawak River Cruise ni dia menawarkan pakej perjalanan selama 2 jam, di mana sepanjang perjalanan ni kita dijamu dengan minum petang lah. Minum petang disediakan sepanjang tempoh. Contohnya pengunjung disajikan dengan aneka kek lapis Sarawak dan kuih muih tradisional. Jadi selain pada tu, pengunjung juga akan dipersembahkan dengan tarian suku kaum etnik Sarawak atas krus tu. Okey, jangan risau, untuk yang bajet rendah kita ada pilihan lain iaitu Sarawak Traditional Boat Cruise, di mana kos hanya dewasa sebanyak RM19 saja. Cuma beza dengan Sarawak River Cruise tadi, boat kita ni dia tak ada sediakan makanan ataupun tarian etnik lah, sebab penumpang-penumpang pun cukup-cukup saja kat situ. Tapi saya rasa berbaloi, sebab sama saja bagi saya, kita boleh menyusuri Sungai Sarawak. Okey, sewaktu sepanjang pemandangan kita menyelusuri Sungai Sarawak ni, kita boleh lihat Brooks Dockyard, bekas Masjid Negeri, Astana tempat Governor Sarawak bertugas, Kubu Margarita, Waterfront. Waterfront ni salah satu tempat meriadah yang popular dekat Kuching, Gunung Santubong, Kampung Boyan dan lain-lain lagi. Selain tu kita boleh tengok matahari tenggelam dekat sini, sunset. Okay guys, kita teruskan dengan kraftangan yang dihasilkan oleh anak jati Borneo yang sangat popular, sangat antik, sangat unik yang terdapat dekat Borneo. Jom kita start. Okey, kita tengok antara kraftangan yang menjadi pilihan daripada semua warga Malaysia. Kalau berkunjung dekat Borneo, dia orang akan cari kraftangan dari rotan. Contohnya seperti tika. Kalau dekat Semenanjung biasanya tika diperbuat daripada daun mengkuang kan. Tapi dekat sini tika diperbuat daripada rotan. Kita ada tudung saji, kita ada bubu, kita ada bakul, kita ada beg, yang semuanya diperbuat daripada rotan. Cuba kita tengok pembuatan dan penghasilan dia sangat halus, okey, sangat kemas. Manakala kalau kita lihat dari segi harga pula, bagi saya sangat berpatutan, sebab 100% buatan tangan kan, tidak menggunakan mesin. Jadi bagi saya sangat berbaloi. Tambahan lagi, bagi saya kerja-kerja ini begitu rumit dan ambil masa yang lama untuk disiapkan. Jadi berbaloi dengan harga yang ditawarkan ya. Okey, kraftangan yang seterusnya selain daripada hasil hutan tu tadi, kita ada perhiasan manik, di mana manik ni telah lama memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat Sarawak. Dalam masyarakat tradisi, manik mempunyai keistimewaan kerana ianya boleh menjadi lambang kemegahan, simbol martabat, berfungsi sebagai wang, barang hantaran perkahwinan, bahan perubatan yang dikaitkan dengan kuasa gaib dan sebagainya. Kalau kita tengok kat sini ada gelang, okey, yang diperbuat daripada manik, ada rantai, cincin dan sebagainya. Dan pastinya pembuatan manik ni nak menghasilkan satu gelang pun, kita tengok betapa telitinya pembuatan. Kita tengok makcik ni buat kan. Bagi saya sangat rumit dan mengambil masa yang agak lama untuk disiapkan. Jadi selain pada tu, fungsi manik juga lebih menjurus kepada barang perhiasan ya.
Contohnya dari aksesori, pakaian, hinggalah banyak benda lain seperti beg tangan, hiasan dinding dan sebagainya. Jadi melihat kepada keunikan produk Manik ni, Sarawak telah mengeksploitasi produk warisan ini sebagai satu daripada cenderamata rasmi negeri. Okey, tambahan pula produk ni bukan sahaja menarik tetapi mudah untuk dibawa balik. Dia bukan berat pun kan, dan boleh disimpan lama serta dijadikan dekorasi di mana-mana sahaja. Acuan dia. Oh, ada acuan dia. Iya ke? Oh, tiger tail. Oh, Tali tahan punya lah. yang macam Tali buaya? Oh, harimau. Okey. gat tail, cat gat. Oh, aku gat. Aku macam pakai operation. So, pernah kalah lah. Dari sini? Dari mana? Warna apa? Baiklah, kita beralih pula kepada pembuatan alat muzik sape. Sape adalah sejenis alat muzik tradisional yang berbentuk gitar yang berasal dari Sarawak dan Kalimantan, iaitu tengah Kepulauan Borneo. Alat muzik ini sering digunakan oleh kaum etnik Kenyah, Kayan, Iban, Dayak dan Kelabit. Jadi siapa-siapa yang belum lagi dengar muzik yang dihasilkan oleh alat sape ni, boleh search YouTube. Sangat mengasyikkan dan menenangkan jiwa. Seterusnya kita ke hasil tanah, iaitu pinggan seramik yang diperbuat daripada tanah liat. Mula-mula saya tengok pinggan seramik ni dicorak dia pelbagai warna, pelbagai corak kan, dan lukisan di atas pinggan ni sangat-sangat unik dan begitu menambah hati saya lah. Jom kita dengar apa kata orang yang mengusahakan pinggan seramik ni. Buat tanah, menggunakan tanah liat buat pinggan ni. Jadi lepas tu dikeringkan dalam 3 malam macam tu dengan suhu bilik. Sudah dibuat bentuk tanah tu tadi menjadi pinggan. Lepas tu dibakar. Lepas tu dibakar dengan suhu dia 800 lah. Bakar distur yang mengambil masa dalam 25 jam. 24 jam. 24 jam. Lama juga Ya, satu hari satu malam. Dia di dalam kiln, gunakan kiln dryer tu dengan suhu 800 tadi lah. Lepas tu diangkat, baru mewarna, mencorak pinggan ni mengikut kreativiti masing-masing lah. Lepas Tak ada guna mesin langsung ni, semua Tak. guna tangan lah. ya guna tangan. Oh, okey. Lepas tu baru di glass untuk dia keluar shining ni kan, berkilat-berkilat. Sudah diwarna. Warna yang saya gunakan pun diimport, di order dari Australia, pun mengambil masa dalam 3 bulan ataupun 3 bulan setengah baru sampai. Randa pun import Ya. Okey. Lepas tu dibakar sekali lagi dalam kiln dryer tu dengan suhu 1080 48 jam baru dia masak. That's why harga dia pun boleh dikatakan wow lah. Kan. Jadi kalau kita buat produk seramik ni memerlukan kesabaran yang tinggi.
Okey, seterusnya kraftangan terabai iban ataupun bahasa standard yang kita biasa panggil dia perisai, di mana sangat popular dalam kalangan masyarakat Iban. Ianya salah satu daripada lambang kepahlawanan kaum Iban di Borneo. Sebab dengan terabai inilah antara kelengkapan wajib yang ada apabila mereka turun berperang suatu masa dahulu. Yang ni hiasan daripada kayu, menggunakan kayu lah. Tengoklah harga dia 2,000 lebih kan. Sangat-sangat halus buatan dia. Saya sangat tertarik tau tengok. So terabai sekarang dijadikan sebagai penghias dinding di rumah-rumah agam. Okey, kita beralih pula kepada tenunan songket. Borneo sangat terkenal dengan kehalusan dan keunikan songket yang dihasilkan. Dan jom kita tengok. Okey, jika kita lihat, tenunan songket Sarawak ni berbeza dengan hasil tenunan banyak lagi negeri lain yang hasilkan. Tetapi apa yang membezakan dengan songket Sarawak? Menggunakan teknik sembunyi benang yang menjadikan jahitan di bahagian luar dan dalam tiada bezanya kerana sama kemas. Dan ianya membolehkan kedua-dua bahagian boleh dipakai. Keunikan songket ini menggunakan benang kapas dan benang emas dengan corak yang penuh bunga tabur serta pucuk rebung. Jadi ianya berjaya menarik perhatian golongan atasan, contohnya kerabat diraja dan pemimpin terkemuka negara. Kain tenunan ini bukan sahaja menarik dijadikan samping, tetapi juga kain sarung untuk wanita dan juga selendang. Ini pula adalah proses untuk menerai benang. Kalau kita dekat Semenanjung kita panggil mengirai, iaitu kita leraikan benang itu supaya senang penenun untuk menenun songket. Okey, korang mesti nak tahu dari segi harga kan? Kain tenun songket ni bergantung harganya kepada kesukaran menghasilkan sehelai tenunan. Ianya bermula serendah RM900. Harga paling tinggi setakat ni yang pernah dijual adalah RM18,000 sehelai, kerana cara menghasilkan kain berkenaan agak merumitkan. Jadi pembeli boleh menempah corak sedia ada atau memilih warna yang diinginkan. Okey, kita beralih pula kepada tenunan puak kumbu. Puak kumbu ini merupakan kain yang bercorak berlapis warna yang digunakan oleh kaum Iban di Sarawak. Dia ikut saiz. Kalau saiz macam ni dia ambil masa sebulan. Oh, okey. Beza macam yang besar ni. Besar ni 2 bulan. 2 bulan ni? Tapi kalau orang yang dah Ini belah sutra yang ekstra lah tu. Secara tradisinya, puak kumbu hanya ditenun oleh wanita sahaja. Kain ini dianggap suci dan digunakan dalam upacara dan peristiwa penting. Okey, contohnya kelahiran anak, apabila seseorang sampai usia, sebagai tabir mayat yang diletakkan di rumah panjang sebelum pengemumian dan sebagainya. Dan seni tenunan tekstil ini dianggap sebagai salah satu tradisi tertua masyarakat Iban. Okey guys, sekian saja untuk episod hari ini. Kita akan jumpa di episod akan datang, iaitu Kampung Budaya Kuching. Apa dia? Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Bye-bye. Bye-bye. Muah.